Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu kejutan paling besar berlaku dalam dunia politik isu semasa di Malaysia. Hari ini disahkan isteri Daim gagal tangguh perintah bayar RM313 juta kepada LHDN. Wow! Netizen di seluruh Malaysia bersorak kegembiraan. Ada yang gembira, ada juga yang sedih, ada juga yang bercampur baur. Ada yang gembira itu kata mereka bersyukur dan mereka memuji keputusan ini kerana kata mereka semua orang harus dilayan dengan adil. Dengan kegagalan isteri Daim menangguhkan perintah bayar 313 juta kepada LHDN ini, nampaknya rakyat gembira kerana kata mereka undang-undang kini dah semakin diperketat dan diperhebatkan. Mahkamah Tinggi Shah Alam menolak permohonan isteri bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin untuk menangguhkan sementara perintah supaya dia membayar cukai pendapatan tunggakan sebanyak 313 juta ringgit kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Sahnaz Sulaiman melalui penghakiman bertulis yang dikeluarkan hari ini membuat keputusan itu selepas mendapati tiada keadaan luar biasa yang mewajarkan mahkamah membenarkan permohonan Naimah Abdul Khalid. Netizen mereka kata, apalah sangat 313 juta itu. Duit mereka sangat banyak, kata netizen. Cuma tak tahulah berapa banyaknya. Selain daripada itu, netizen juga sangat terkejut. Bagaimana mereka mempunyai tunggakan cukai pendapatan berjumlah sehingga 313 juta ringgit ini. Begitu banyak, begitu lama tertunggakkah? Ini benar-benar mengejutkan kita semua. Katanya, sistem percukaian Malaysia adalah mengikut oleh sistem bayar dahulu bincang kemudian, yang mana pembayar cukai mesti membuat pembayaran terlebih dahulu ke atas taksiran oleh LHDN sebelum memfailkan permohonan penilaian semula cukai dengan pihak berkuasa. Hakim Mahkamah Sivil itu merujuk kepada Seksyen 103 dalam kurungan 1 Akta Cukai Pendapatan 1967 yang menyatakan cukai yang perlu dibayar untuk sesuatu tahun taksiran adalah hendaklah genap masa dan perlu dibayar pada tarikh yang ditetapkan tanpa mengira sama ada pembayar cukai merayu terhadap taksiran ataupun tidak. Saudara-saudara sekalian, apa pula komen anda untuk isu dan juga keputusan mahkamah hari ini? Netizen kata tahniah kepada mahkamah hakim kerana keputusan ini benar-benar memberikan kemenangan kepada undang-undang, kata mereka. Walau bagaimanapun, terpulanglah kepada pihak isteri Daim Zainuddin sama ada memohon penangguhan ataupun memohon rayuan semula ataupun beliau teruskan sahaja membayar. Yang pastinya kita semua terkejut. Wang 313 juta ringgit itu bukan sikit. Dan bagaimana dia mempunyai tunggakan cukai pendapatan berjumlah 313 juta ringgit itu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Kemarin kita digemparkan dengan berita kesihatan Tun Mahathir di IJN. Diberitahu bahawa Tun Mahathir Mohamad dimasukkan ke IJN kerana jangkitan dan juga kerana beliau mengalami batuk. Ada netizen mula memberikan titipan nasihat yang paling berguna kepada Tun Mahathir. Kita semua sudah puas dan muak memberikan nasihat kepada Tun Mahathir. Tapi Tun Mahathir ini memang lihat, mungkin tak nak dengar nasihat orang. Dia lihat dengan sikap beliau. Apa yang berlaku, Tun Mahathir terus-menerus aktif dalam dunia politik, aktif di dalam mengkritik kerajaan dan aktif di dalam mengulas isu-isu dunia. Itu sebabnya ramai netizen menitipkan nasihat supaya Tun Mahathir
lekas-lekas, cepatlah berhenti daripada dunia politik maupun pentadbiran. Mereka kata Tun Mahathir dah hampir mencecah 100 tahun. 1 tahun lagi atau tak sampai setahun lagi, Tun Mahathir mencecah umur 100 tahun. Jadi kata mereka, sudahlah, puas sudah. Netizen dengar cerita Mahathir, puas sudah mendengar Mahathir mengeluh tentang kerajaan ini. Kata mereka, berilah peluang kepada orang-orang baru untuk mentadbir negara ini mengikut acuan yang baru, bukan lagi acuan Tun Mahathir, kerana zaman Tun Mahathir sememangnya sudah berlalu. Zaman pentadbiran Mahathir sudah sememangnya tidak sama. 120%, 360 darjah, tak sama sekali. Zaman Mahathir dulu masih belum ada AI, teknologi AI. Sekarang dah ada teknologi AI. Itu sebabnya perubahan zaman haruslah kita terima. Hari ini kita diberitakan keadaan terkini kesihatan Tun Mahathir Mohamad di IJN. Ramai netizen yang gembira, ramai juga netizen yang terkejut, ramai juga netizen yang agak resah dengan keadaan terkini Mahathir. Walau bagaimanapun, kita ucapkan bersyukur kerana kesihatan Dr. Mahathir dilaporkan semakin baik, tetapi masih lagi dipantau dan masih lagi harus berada di IJN. Dr. Mahathir Mohamad di bawah pemantauan doktor selepas dimasukkan ke IJN pada Selasa lepas. Keadaan kesihatan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad yang sedang menerima rawatan di IJN, Institut Jantung Negara, dilaporkan semakin baik. Pembantu beliau, Adam Mukriz Muhammad Muhyiddin, berkata, Mahathir berada di bawah pemantauan doktor selepas dimasukkan ke IJN pada petang Selasa kerana mengalami jangkitan saluran pernafasan yang lebih rendah. Alhamdulillah, katanya, keadaan Tun semakin baik, namun masih perlu dipantau. Semalam Bernama melaporkan perbicaraan kes saman Mahathir terhadap Presiden UMNO Zahid Hamidi di Mahkamah Tinggi ditangguh kepada 29 Oktober ini selepas beliau dimasukkan ke IJN. Peguamnya Mayor Nur Haidir Suhaimi memaklumkan mahkamah bahawa Mahathir diberi sijil cuti sakit hingga 25 Oktober dan memohon agar tarikh perbicaraan semalam serta hari ini dilapangkan. Pesuruhjaya Kehakiman Gan Teck Cheong menetapkan 29 dan 30 Oktober serta 5, 6 dan 9 Disember ini untuk menyambung pendengaran kes. Sama-samalah kita sebagai rakyat Malaysia yang pernah ditakbir oleh Tun Mahathir berdoa untuk kesejahteraan beliau. Sila tinggalkan komen anda, doa anda untuk Tun Mahathir. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Persoalan besar timbul apabila Ketua Pengarah SPRM Azam Baki ditanya apa komen beliau tentang desas-desus menyatakan skandal pasir Selangor dikaitkan dengan Azmin Ali. Jawapan Ketua Pengarah SPRM Azam Baki itu mengejutkan kita. Azam Baki kata dia tidak mahu komen. Dan dia juga kata sesiapapun boleh jadi. Jadi timbul satu persoalan daripada netizen. Kalau bukan Azmin Ali, siapa lagi? Begitu soalan mereka apabila Azam Baki kata boleh jadi sesiapa saja. Yang menariknya, Azam Baki juga telah pun menyatakan bahawa mungkin ada tangkapan yang lain dan kesnya kini telah pun mengembang. Kes tentang Raja Pasir Selangor, skandal Raja Pasir Selangor ini mula menjadi. Kalau dulu bermula hanya 1-2 isu, sekarang ini kesnya telah berkembang dan siasatannya juga telah menjadi lebih besar. Nampaknya kes skandal pasir di Selangor ini mungkin akan menyamai status siasatan 1MDB satu ketika dahulu.
Ahli politik berpengaruh itu boleh jadi sesiapa saja, kata Azam Baki. Persoalannya sekarang, siapa lagi orang itu? Demikian jawaban Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berhubung identiti ahli politik yang didakwa mempunyai kaitan dengan kes rasuah Menteri Besar Selangor Pemerbadanan MBI. Azam Baki meminta semua pihak menunggu hasil siasatan SPRM terhadap kes berkenaan. Kata Azam Baki, saya tidak mahu mengomen mengenainya, kerana dia boleh jadi sesiapa sahaja. Jadi kita tunggu, katanya kepada pemberita selepas merasmikan program persidangan meja bulat Ketua Pesuruhjaya SPRM bersama bank-bank komersial di sini hari ini. Beliau ditanya mengenai kabar angin di media sosial dan blog yang menamakan seorang ahli politik terbabit dalam kes rasuah MBI. Ditanya bila SPRM akan memanggil ahli politik berkenan, Azam Baki berkata, ia bergantung kepada hasil siasatan terhadap dokumen terbabit dan keterangan saksi. Setakat ini, katanya, hanya ahli politik itu yang dipercayai ada kaitan dengan kes berkaitan. Jika kita mahu panggil seseorang yang penting dalam hal ini, kita perlu mendapat keterangan menyeluruh dahulu, kata Azam Baki. Jika tidak, kita panggil kemudian, tanya separuh soalan, esok nak panggil lagi. Saya nasihatkan pegawai saya supaya panggil bila keterangan yang kita ada memadai untuk bertanya kepada individu itu. Jangan panggil berpuluh kali, nanti ramai yang akan muak dengan kita, katanya. Mengenai dakwaan bahawa siasatan kes MBI bermotifkan politik, Azam Baki berkata SPRM hanya menjalankan tugas berdasarkan maklumat dan aduan diperoleh. Terpulanglah kepada sesiapa nak kata. Jika kes itu membabitkan kepentingan awam, kita akan menjalankan siasatan terus, dan jika membabitkan sektor swasta, mesti ada pengadu yang sahih datang kepada kami. Jika pegawai saya membuat pengesahan kes ini ada sebab yang munasabah untuk disiasat, kita akan jalankan siasatan. Perkara remeh-remeh mengatakan ini isu politik dan sebagainya, terserahlah kepada anda, kata Azam Baki. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Berita dipetik daripada BH Online. Bye-bye.